perkongsian daripada beliau. Okey, dan beliau juga bukannya calang-calang. Okey, untuk makluman semua, beliau adalah seorang MDRT, Billion Dollar Round Table. Okey, Million Dollar Round Table ini adalah satu pengiktirafan di peringkat dunia, ya, di peringkat dunia, macam mana beliau mencapai kota ataupun sale untuk mendapat title sebagai MDRT. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita akan tunggu dan lihat perkongsian yang akan disampaikan oleh beliau sendiri, yang lebih beliau akan mengulas, berkongsi tip, berkongsi rahsia bagaimana beliau boleh berjaya sehingga ke tahap ini. Imam dah bersedia ke, Imam? Ya, saya bersedia. InsyaAllah, Din. Alhamdulillah. Jadi saya minta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan adik-adik, dengar dengan sepenuh hati, dengan apa orang kata, kita pasang niat pada petang ini. Okey, kita nak menuntut ilmu. Dan kita nak tengok apa yang peluang yang disediakan oleh etika untuk anda semua. Okey. Jadi untuk itu saya serahkan majlis ini kepada JAD Imam Muhammad Sarafi. Dipersilakan. Terima kasih Aidil Sabudin sebagai MC kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sidang hadirin, ya. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang yang berbahagia ini, kira-kira 1 jam kita ke udara bagi bersedia perkongsian manfaat yang saya nak kongsi pada anda semua yang hadir. Dan terlebih dahulu saya akan selamat datang kepada semua calon-calon ataupun tetamu-tetamu yang hadir pada petang ini, dan terima kasih kerana sudi menerima undangan kami yang mana anda semua dijemput oleh introducer masing-masing untuk bersama-sama kami dalam program Zoom kira-kira 1 jam pada petang ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan sekalian, anda adalah orang yang beruntung, anda adalah orang yang bertuah kerana tuan-tuan telah melapangkan masa. Mungkin hari Sabtu petang mungkin anda berjalan-jalan sesi bersama keluarga, tapi kira-kira 1 jam anda telah bersama dengan saya dan kawan-kawan leader CR7 yang berada bersama-sama anda pada petang ini untuk kita kongsikan sedikit dalam program Bicara Santai Usahawan Takaful 2022. Untuk maklumat tuan-tuan, ini adalah merupakan program pertama Januari 2022 yang kita adakan. Untuk maklumat tuan-tuan, setahun-tahun lalu selama 12 bulan, 12 kali lah kita akan adakan program BOP Bicara Santai ini. Dan apa kita akan terokai pada petang ini? Terokai KS Pagi Makan 6 tahun. Apa dia maksudnya? Saya harap tuan-tuan lapangkan minda, kosongkan dada. Anggap ini ilmu baru, walaupun mungkin ada pernah dengar beberapa kali. Anggap ini pertama kali anda dengar untuk anda pasakkan minda anda masing-masing. Apakah ilmu yang bakal anda terima dan bakal anda buat keputusan sama ada anda menyertai kami atau hanya sekadar untuk mendengar dulu, tak apa. Kemudian bagaimana pengalaman penulis, bagaimana kerjaya ini merubah kehidupan saya. Saya lah sendiri sebagai satu orang ejen asalnya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Dan kita akan buka ruang untuk soal jawab, untuk kepastian anda bagaimana anda boleh semada anda faham ataupun ada soal jawab yang anda pun tanya. Dan bagaimana pendapatan 5 angka dalam masa setahun boleh dicapai oleh anda sekalian yang hadir. Dan khususnya kita cakap pasal saya lah. Apa saya pun adalah merupakan orang macam anda dulu, daripada zero kepada hero, yang mana hari ini telah pun berada kira-kira 15 tahun. Baik, kita buka slide. Saya harap semua nampak slide ni dia. Dia nampak dia slide semua? Boleh. Nampak. Baik, insyaAllah. Kita sekiranya ada soalan, boleh tanya di ruangan chatting ataupun di ruangan terakhir nanti kita akan beri peluang untuk bertanya. Dan mohon kerjasama tuan-tuan sekalian, jangan berganjak daripada laptop atau daripada iPad anda atau daripada handphone anda selagi program ini tamat sekitar 1 jam daripada sekarang, insyaAllah. Ya.
Okey. Ada majlis ilmu. Terima kasih atas kerjasama anda. Sila tutup ataupun offkan mikrofon anda supaya tidak mengganggu. Mungkin ada bunyi-bunyi sekitar anda. Bunyi baby, bunyi periuk, macam-macam bunyi lah kan. Maklumlah lepas makan ni kadang-kadang bunyi orang tidur menekuk pada kan. Okey. Dan bermohon kerjasama anda untuk onkan kamera. Supaya apa ada majlis ilmu ialah kita menghadap guru. Mana anak murid kena buka kamera supaya nampak muka anda yang ganteng, yang handsome, yang kacak, yang comel-comel itu supaya kita boleh kenal Hasan Talhatul Semalam insya-Allah ya. Jika ada soalan boleh type terus di ruangan chat atau boleh tanya soalan akhir di akhir nanti dengan secara buka mikrofon insya-Allah ya. Okey. Kita ucapkan selamat datang. Objektif program ini adalah berkongsi maklumat kepada masyarakat berkaitan dengan peluang serta potensi kerjaya sebagai penghuni takaful yang mampu membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup serta survival kehidupan, perjuangan kehidupan yang serba mencabar hari ini. Siapa rasa hari ini hidupnya tak mencabar, memang hebatlah. Ya, sejak 2-3 tahun kebelakangan ini kita diuji dengan bermacam-macam ujian ataupun musibah, maka ujian kehidupan kita lebih mencabar dan kita rasa tercabar. Dan bagaimana kita dengan adanya program hari ini membukakan sedikit ruang kepada kita semua, bagaimana pendapatan kita hari ini boleh jadi double, triple, ya? Ataupun 4 kali ganda, mungkin lebih dengan pelibatan anda dalam bidang takaful macam mana yang saya telah lalui, ya? Yang saya telah lalui sebelum ini. Ya? Itu objektif. Ini adalah merupakan barisan ketua-ketua agensi CR7. Apa CR7? Center Region 7 Core Value. Ya, 7 Core Value itu kita tak bincang di sini, 7 Core Value. Tetapi di antara kontennya terdapat dalam perbincangan saya pada petang ini. Apakah ini merupakan 17 ketua-ketua agensi yang berpengalaman lebih 200 tahun ya, kalau kita nak combinekan semua pengalaman mereka ini, kalau dikombinekan lebih 200 tahun yang mana ilmu yang telah kami kecapi dan tempoh kami berada di Etika Family Takaful ini. Okey. Dan ini latar belakang saya sebagai penceramah. Saya tak tengok sini, kita tengok slide yang berikut ini. Okey, background atau success story yang saya telah lalui ya, saya merupakan untuk maklumat tuan-tuan sepintas lalu ya, adalah merupakan graduate Mechanical Engineering daripada UPM tahun 1989. Bekerja sebagai engineer selama 20 tahun di manufacturing firm ya. Dan Etika telah saya join pada 2006 bulan Oktober sebagai agent. Pada zero, saya engineer, saya bukan pakar kewangan, apatah lagi nak buat isu atau takaful, saya tak tahu apa-apa. Saya terjun secara total bagaimana setelah menceburkan diri di 2006 sampai ke hari ini kira-kira 15 tahun. 2006 2 tahun ataupun 18 bulan, setahun setengah. Saya dipromotkan kenaikan pangkat sebagai agency director semasa part time juga. Ya, pada 2009 pun masih part time. Selama 3 tahun saya bekerja di takaful ini sebagai agent, selama 3 tahun sebagai part time. Sehinggalah pada tahun 2013 saya dipromotkan sebagai group agency director, barulah saya berhenti menjadi part time dan sebagai full time di Etika Family Takaful Indonesia. Sebentar lalu ya. Okey, ini sedikit perkongsian, bukan nak riak tetapi hasil daripada kerja kuat saya selama ini. Allah Taala gunakan 3 makhluk ni yang mana saya bawa ke Hulu Kilis sebagai bahan untuk saya menggunakan manfaat ini sebagai untuk saya meneruskan aktiviti perniagaan saya insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, achievement saya selama 15 tahun, 2006 hingga 2021. Saya telah melancong tuan-tuan sekitar lebih kurang 30 buah negara atau 30 buah agensi pelancongan negara yang telah pun saya jelajahi. Sebab orang kata saya ini sebagai world conquer. World conquer maknanya menguasai seluruh dunia. Tapi masih banyak lagi yang sebelum terokai. Bermula daripada sebagai 5 buah lokasi di US ya, atas tiket MDRT $1 million roundtable yang setelah capai selama 5 tahun berturut-turut 2017 hingga 2021. Ke Amsterdam, Belgium, Bosnia, Jerman, Spain, France, Monaco, Frederick. Ini semua negara-negara yang telah saya pergi. Hasil daripada titik peluh dan usaha yang jitu matlamat jelas yang setelah peroleh sepanjang saya berkecimpung dengan Etika Family Takaful ya. Ini salah satu daripada poster yang telah saya terima pada tahun lepas ya, 4 kali berturut-turut, dan kali ini tahun 2021 adalah 5 tahun berturut-turut saya meraih gelaran sebagai $1 million roundtable yang mendapat iktirafan dunia yang berpusat di Amerika Syarikat. Dan ini merupakan sijil-sijil saya selama 5 tahun. Alhamdulillah 2017 hinggalah 2021 ya, yang setelah kecapi selama 5 tahun in a row dalam secara berterusan. Dan insyaAllah pada tahun ini 2022 saya akan mencipta setahun sejarah tahun ke-6 MDRT. Itulah merupakan jiwa saya, itulah matlamat saya yang jelas.
yang mana saya akan usahakan sampai dapat insya-Allah. Dan harap tuan-tuan juga pada petang ini dengar betul-betul apa perkongsian saya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan setelah habis program nanti insya-Allah. Okey, cerita pasal kita, about us. We are Malaysia leading local takaful operators. Etika ni kalau kita kan adalah merupakan the biggest local company di bawah Maybank Group. Siapa kenal Maybank? Yang telah pun joint venture satu syarikat Agias yang beroperasi di Amsterdam yang berpengalaman 195 tahun ya. Agias setelah pun pergi pejabat Agias pada 2019. Sewaktu saya melancong di Amsterdam pada 2019, setelah pun berada di Agias pada tahun tersebut ya, untuk melihatkan kita punya joint venture company di sana. Alright, Maybank muncul antara bank terbaik dunia 2020, 2021 itu juga. Ini rekod sampai 2020. Siapa terkenal Maybank, saya yakin 100% tuan-tuan yang berada pada petang ini adalah merupakan pelanggan-pelanggan yang mencarum di Maybank. Maybank adalah merupakan bank yang paling popular di Malaysia dan juga seluruh dunia. Baik. Ini di antara sumbangan-sumbangan. Bila mana kita dilanda pandemik selama 2 tahun, hampir 2 tahun ni, Etika Family Takaful tidak ketinggalan untuk memberi sumbangan untuk lebih kurang 10 juta untuk membeli kit ujian, ya, swab test dan sebagainya. Yang mana ini merupakan gambar CEO Cik Zafri Abdul Halim, merupakan kita punya CEO yang telah banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat hasil daripada disebabkan pandemik yang berlaku baru-baru ini. Baik, apakah kita ni? Di mana kita? Di mana Etika Family Takaful? Etika Family Takaful, tuan-tuan, kita ada 4 department ataupun Etika Family Insurance. Kita ada Life Insurance, kita General Takaful, ada juga Etika Family Takaful Entity. Ada 4 entiti yang kita terdapat di bawah Etika dan kita di bawah Etika Family Takaful Berhad. Yang lain kita dah tengok, ya. Kita tengok Etika Family Takaful Berhad. Alright, why Etika? Kenapa Etika? Merah kan itu, ada merah dan kuning. Multi award winning products and services. Etika Family Takaful merupakan syarikat yang paling telah memenangi berbagai-bagai award atau anugerah peringkat antarabangsa. Dan kita adalah merupakan experience leadership team, ya, yang diketuai oleh Cik Kamaluddin Ahmad yang merupakan CEO, Group CEO. Kemudian ada Cik Zafri dan lain-lain head department yang berpangkat atasan yang telah membantu untuk menaikkan nama Etika di pesada Malaysia khasnya dan juga dunia. Ini kita punya panel syariah. Tidak sah Etika diberi gelaran takaful selagi kita tidak memiliki pakar-pakar syariah yang menjalankan tanggungjawab tugas mereka untuk memastikan bahawa semua produk kita adalah berlandaskan daripada patuh syariah. Ya. Selagi tak patuh syariah, kita tak boleh jual produk kita. Itu kena ingat. Ya. Baik. Kita of course pada 4-5 tahun lepas, kita telah pun menerokai digitalization. Tahun ini juga kita mantapkan lagi, kita perkukuhkan lagi kita punya e-submission, kaedah e-submission dan juga digitalisation yang menjadikan permainan dari peralatan terutama dalam kita punya proses perniagaan kita di Etika Family Takaful yang lebih memudahkan perjalanan perniagaan kita. Okay, what is this career? Apa career ini berkaitan apa ya? Orang tanya takaful tu apa, dia pun tak tahu takaful tu apa. Tapi mudah-mudahan petang ini bila mana tuan-tuan takaful, tujuannya adalah untuk tolong orang. Senang faham. Kita jadi da'i muamalah takaful nak tolong orang. Ya, to achieve the goal in order to achieve ours. Kita dapat tolong orang, kita rasa puas, kita rasa tolong orang. Capailah cita-cita kita bila mana kita dapat tolong orang lain, ya. Dengan apa? Dengan usaha kita sedikit dan kita membantu ramai orang, bantu anak yatim, bantu orang susah, bantu orang sakit, apa saja yang boleh membantu dan memudahkan usaha masyarakat, kitalah orang kita lah merupakan frontliner yang mendatangkan kemudahan kepada masyarakat. Ya, why people need takaful? Kenapa orang perlu takaful? Ya, okay. What happen when someone dies? Mana orang salah seorang pada family to survive, ketua dia punya breadwinner meninggal dunia, apa jadi? Siapa nak bela keluarga dia? Bagaimana nak bantu untuk pelajaran anak-anak dia? Bagaimana nak selesaikan hutang piutang? Itu di antaranya bila berlaku kematian pada ketua keluarga, maka apa akan jadi dengan keluarganya? Akan jadi dengan anak-anaknya yang masih belajar? Apa akan jadi dengan hutang-hutang lapuk yang masih belum berbayar, yang baju tunggak, yang mana ia merupakan satu tanggungjawab penting, waris uruskan hutang piutang, aku tak lepas di akhirat nanti. Aku tak lepas di akhirat nanti. Okey, love one to survive, untuk membantu orang yang kita sayang untuk teruskan kelangsungan hidup.
Itu peranan kita sebagai ejen takaful ni penting. Kalau kita letakkan matlamat yang jelas, kita buat jadi penghuni takaful ni untuk bantu orang. Senang. Bila kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Kita Rasulullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Itu janji Allah kepada orang yang selalu bantu agama Allah supaya orang ambil takaful dan menidakkan ataupun menolak riba ataupun konsep-konsep insurans yang tidak patuh syariah. Adakah anda setuju? Saya rasa anda setuju. Nak tak nak anda kena setuju, itulah peranan kita sebagai penghuni takaful dan memastikan bahawa perjalanan kita sebagai ejen sentiasa membantu masyarakat khususnya umat Islam yang mana untuk menolakkan riba. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh perangi riba bagi orang yang makan riba. Ya. Okay. What do you want to share the importance of takaful? Kenapa apa kita nak share pasal takaful ni? Ya. Orang yang mengatakan kita sebagai penghuni takaful adalah orang yang menguruskan risiko. Apa risiko tuan-tuan? Kehidupan kita seharian ini, bangun tidur, hantar tengah tidur pun risiko ada. Kadang orang meninggal tengah tidur. Apa tu risiko? Kematian, sakit, TPD, cacat kekal, kemalangan. Itu merupakan risiko-risiko yang berlaku tanpa diduga. Kadang-kadang tengah tidur pun orang meninggal juga. So peranan penghuni takaful tuan-tuan untuk membantu kita masyarakat luar sana untuk menyelesaikan, menguruskan risiko-risiko yang berlaku supaya risiko tetap akan berlaku cepat atau lambat dengan apa cara sekalipun, sebab ada dia sakit atau dia meninggal dunia atau di kemalangan atau TPD, apa keadaan sekalipun tuan-tuan, semua perkara ini pasti dan pasti akan berlaku pada cepat atau lambat. Jadi peranan takaful ejen sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi menangani isu-isu yang pastinya pasti akan berlaku dalam kehidupan kita sehari. Itulah peranan kita sebagai penghuni. Betapa pentingnya. Okey, peluang menanti anda di etika. Setelah saya cerita sikit tentang latar belakang saya, tentang sikit kenapa penghuni takaful, kami paparkan, kami kongsikan bersama anda peluang menanti anda di etika penghuni takaful. Okey, peluang perniagaan baru masa kini, salah seorang Profesor Darjat Engku Aziz almarhum, Allahyarham Profesor Engku Aziz, dalam kenyataan yang jelas daripada akhbar minggu Malaysia yang telah lalu, sekarang telah muncul satu perniagaan alah baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat ganda ganda, iaitu dalam industri insurans. Insurans itu nama komersial, tetapi dalam konsep syariah ini namanya takaful, atau takaful lah membantu antara satu sama lain. Itu maksud takaful. So mana kata tuan-tuan sekalian, telah diiktirafkan seluruh dunia. Kalau dunia lain menggunakan nama insurans. Jadi kalau saya pergi luar-luar negara, saya pergi atas seminar di US, selama 5 tahun US tuan-tuan mulia, mereka orang-orang yang buat insurans dah tua-tua dah, 75 tahun buat bidang industri insurans. Mereka telah hidup mati dengan insurans. Mereka insurans umur 95 tahun, umur 20 tahun buat insurans, 75 tahun melibatkan dengan insurans. Kenapa tuan-tuan? Mereka yakin ini merupakan satu, kalau kita orang Islam, satu amanah, satu tanggungjawab. Bagaimana nak kongsi pengalaman memudahkan urusan anak-anak miskin, memudahkan urusan pelajar-pelajar yang ketarikh bapa untuk bantu pelajaran mereka, memudahkan anak-anak yatim atau janda-janda yang ditinggalkan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan menunggu hutang piutang dan sebagainya mereka. Itulah peranan kita sebagai penghuni takaful yang menjalankan sebagai bertanggungjawab da'i muamalat yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Baik, apa lagi yang kita menanti kita? Kita ada recognition daripada etika sebagai pakai MDRT blender, sebagai cash money, trip, dengan ceritalah trip seperti mana saya explain pada awal tadi, setelah menjelajahi lebih kurang 30 buah negara yang telah saya lalui jelajahi bersama dengan etika selama 15 tahun etika takaful. Ya. Dan insya-Allah yang akan datang ni saya akan pergi ke Boston US, kemudian saya akan pergi ke Switzerland. Itu yang the latest achievement yang saya dapat. Yang mana tuan-tuan berlayak untuk dapat sekali tuan-tuan jelaskan matlamat. Buat betul-betul ikut apa yang dicakap oleh leader. Sekiranya anda menjadi follower, anda adalah orang yang cemerlang dan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Sebab apa kita menjadi umat berjaya? Sebab kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut cara Nabi, kita punya leader, kita adalah umat Nabi, maka insya-Allah kita tidak akan tersasar, kita tidak akan sesat. Begitu kita sebagai industri takaful, kita ikut apa yang tulis kita kata, apa dia kata, just follow dan copy and paste. Tak payah buat terokek jalan baru, copy and paste, insya-Allah kita berjaya. Itu kaedah baru zaman kita, insya-Allah ya. Okey, kesan pandemik pekerja di Malaysia. Apa jadi? Kerja diperlukan. Tetapi tuan-tuan, pernyataan akhbar menyatakan dua kerja ini sangat popular dan sangat dicari, financial specialist dan juga insurance agent. Nampak? Dalam keadaan hari ini orang cari kerja, dua job ni popular. Financial specialist dan juga insurance agent. Orang cari. Sebab apa? Dia seperti mana yang saya sebut di atas tadi lah. Dia punya income berganda,
kerja lebih masa pandemik memang membuka peluang baru kepada kita. Jadi mana tuan-tuan, kita jangan lepas peluang ini. Kerana ini adalah peluang yang sangat-sangat kita harapkan. Membuka lembaran baru dalam kehidupan kita dengan adanya pandemik. Sebab itu kita kata ada pandemik, hikmah yang besar Allah bagi pada kita. Ya, Allah bagi hikmah yang besar. Kenapa Allah bagi pandemik? Bagi orang kata soalnya gini, tetapi bagi ejen takaful grow lebih daripada 30% grow bisnes tahun lepas. Bayangkan tuan-tuan. Lebih daripada 30% grow bisnes kita, individu, company. Kenapa tuan-tuan kesan daripada manusia mencari peluang untuk bersama-sama dengan etika dalam kita punya apa nama tu tak boleh buka. Dia sangkut sekejap. Okey, ini di antara ya. Pembangkit utama. Okey, permintaan mendadak semasa pandemik ya. Takaful tuan-tuan ya, seperti mana kata tadi, bila datangnya pandemik, permintaan mendadak ya di industri takaful ni, mana orang semua mencari. Ya. Semua orang mencari. Okey, kami ingin berikan peluang ini kepada anda. Tuan-tuan yang hadir sangat beruntung. Ya. Kami ingin berikan peluang ini kepada anda. Kenapa? Work-life balance. Hidup kita bertambah. Hidup kita, apa saja kehidupan kita menjadi imbang. Sistem agensi yang canggih, perniagaan di hujung jari tanpa ada batasan. Borderless, tuan-tuan. Keluarga kita di Sabah, Sarawak. Keluarga kita tinggal di US, di seluruh dunia. Kita boleh buat submission polisi takaful. Kenapa? Kita ada sistem digitalisasi yang sangat canggih. Ya. Masa yang fleksibel. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bekerja makin gaji, kalau tuan-tuan waktu 8.30 masuk, 5.30 tuan-tuan keluar, tuan-tuan ada cuti tulang. Dah berdosa, tuan-tuan kena ganti balik. Tapi sampai bila kita nak ganti? Jadi bila kita punya takaful yang full time ataupun part time pun tak apalah. Ya. Maka tuan-tuan punya masa yang sangat-sangat fleksibel. Pendapatan tanpa had. Tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan, saya pun pernah kerja. Saya kerja 3 tahun. Part time tersebut takaful part time 3 tahun, bekerja selama 20 tahun. Kenaikan gaji tuan-tuan 5%, 10% tu jarang-jarang ada. Ya. Tapi tuan-tuan kalau dengan takaful, etika tuan-tuan boleh kenaikan gaji bukannya setiap tahun, setiap hari gaji naik, setiap minggu gaji naik, setiap bulan gaji naik tuan-tuan. Kenapa? Selagi kita bergerak, selagi itu kita ada dapat kenaikan gaji. Mana dengan itulah tuan-tuan, inilah peluang yang mana kami nak beri kepada anda sekiranya anda join etika di bawah selesan kami CR7. Kita akan bekerjasama dan sebagai satu tim ya, untuk menjana pendapatan anda yang berganda. Ya, borderless business, perdagangan tanpa sepadan. Ya, satu dunia boleh pergi, satu Malaysia. Tidak ada isu. Kalau nak dulu tuan-tuan boleh, kalau nak close yang polisi pelanggan, adik-adik kita kena balik Sabah, Sarawak. Sekarang tak payah dah. Ya, semua di hujung jari dengan adanya iPad Apple. Sebab ada iPad Air ataupun iPad Mini 4 atau Mini 3. Tuan-tuan boleh buat submission melalui online. Dengan sekelip mata insya-Allah dihantar terus ke etika. Dengan secara buat payment anda terus berjaya. Tuan-tuan, gaya hidup terkini online. Siapa tak tahu online? Nak pergi repair motosikal pun tuan-tuan, tadi seperti kedai, motosikal je pancit. Dia kata telefonlah Lala Move. Lala Move akan datang pick up kita punya motor, hantar kedai motor, bayar hanya RM22. Settle motosikal. Motor pancit nak tolak jauh. Kan? Jadi tuan-tuan boleh Food Panda ada, Grab Food ada, Lazada. Siapa tak kenal Lazada dengan Shopee tuan-tuan? Siapa tak kenal dengan Food Panda juga Grab? Food Panda dan Grab tuan-tuan berkeliaran di jalan raya siang malam pergi petang, berkeliaran. Baju pink yang baju hijau kita tahulah. Shopee dengan Lazada memanglah tiba-tiba datang van, dipaling di depan rumah kan. Datang van dan sebagainya menerima tempahan kita. Kita yang tempah. Etika juga tuan-tuan tak ketinggalan. Tak ketinggalan tuan-tuan untuk membuat penghantaran polisi proposal melalui online. Hebat tuan-tuan. Budaya masa kini, anak-anak kecil pada tahu tuan-tuan. Budaya baru masa kini tuan-tuan, memanglah kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada WhatsApp, kita ada TikTok, kita ada macam-macam lah. Yang berada di tangan anda, tak jauh pun, berada di depan mata anda hari-hari. Siapa sini tuan-tuan bangun tidur, dia terus pergi bilik air? Tipulah saya katakan. Bangun tidur, pertama kali dia pegang adalah perkara pertama dia pegang handphone. Tujuannya kalau saya sebagai handphone, saya nak bangun semayang lah, subuh. Tengok jam, berapa jam. Lepas tu, baru kita tengok apa yang menghantar. YouTube ada, segala benda ada kan. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan melihat. Permainan hidup budaya baru masa kini tuan-tuan, semua di hujung jari. Itu yang berada di etika. Kalau tuan-tuan tak ambil peluang ni, tuan-tuan rugi. Ya, inilah peluang nak tak nak dunia tuan-tuan. Kalau
Kalau tuan-tuan tidak mahu berubah, dunia tetap berubah dan dia akan tinggalkan kita jauh ke belakang. Macam umur macam saya ni pun, macam tuan-tuan lagi muda, apa ni, digitalization adalah merupakan permainan anda. Ya. Hari ni orang hantar, kita nampak sekarang ni orang hantar makanan Food Panda ke, apa nama tu, Grab Food ke, kita nampak masih pakai motor. Tak lama lagi tuan-tuan, ya, tak lama lagi tuan-tuan, saya tak cakap saya, orang tuan-tuan order Food Panda atau Grab Food, yang hantar ke rumah anda bukannya motosikal, yang hantar ke rumah anda adalah merupakan apa nama tu, yang pilih terbang tu, apa nama tu? Apa nama tu, Din? Drone. Drone. Sebut tak pandai. Drone akan hantar makanan depan rumah, tak payah motosikal Food Panda datang dah. Tunggu je lagi. Nak menggambarkan tuan-tuan, zaman sekarang nak tak nak kita kena berubah. Tak pandai belajar, kena belajar. Nak tak nak, itulah hakikat hidup kita hari ini, tuan-tuan. Cuma satu saya pesan, jangan sibuk main apa nama tu, main gadget-gadget sampai terlupa kita nak baca Quran. Jangan. Satu bala tuan-tuan. Quran kena baca juga. Ni selit-selit juga ni. Sambil-sambil kita sibuk dengan digitalization, Quran jangan miss. Satu hari minimum satu muka. Subhanallah. Ini pesanan dari saya, ya. Baik. Apa lagi tuan-tuan? Sistem atas talian budaya kerja kami sempoi je. Memang sempoi. Pelanggan dan juga apa nama tu, syarikat. Kita sebagai orang tengah, ya. Syarikat pelanggan, kita adalah sebagai ejen orang tengah yang mengendalikan perniagaan syarikat. Budaya kerja kami sempoi saja. Kita tengok tuan-tuan sekalian dia, masya-Allah, nak buat ibu mengandung, kena semak, apa nama orang sakit, semua boleh tengok dalam talian. Kita punya perniagaan tuan-tuan mulia semua digitalisasi di handphone dia. Nak tengok hospital mana boleh tengok. Nak tengok kita punya berapa coverage, semua dah handphone boleh nampak, ya. Okey, budaya agensi. Kita adalah merupakan 17 leader, ada lebih kurang 14 agensi. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah kepada lebih kurang 6 atau 7 orang ejen dan juga AD yang telah dinaikkan pangkat hari ini, tuan-tuan melihat. 2 orang naikkan pangkat kepada group agency director, daripada AD agency director kepada group agency director 2 orang. Yang lagi 4-5 orang daripada ejen kepada agency director. Tahniah kita ucapkan kepada mereka ini. Kenapa tuan-tuan? Inilah hasil kerja mereka yang gigih, yang sungguh-sungguh. Yang mana telah pun syarikat beri peluang untuk kenaikan pangkat. Okey. Tuan-tuan, budaya kerja agensi, kita jumpa, kita sembang. Minat ambil. Nak jumpa macam mana? Sekarang ni pakai Zoom pun boleh. Tapi lately kita boleh jumpa secara fizikal lah. 2 tahun tuan-tuan kita bersembang melalui laptop. Bersembang dengan kaca. Bersembang dengan makhluk yang tak boleh bergerak ni. Kan? Dulu kita boleh jumpa, kita boleh minum, boleh makan serentak. Tetapi sekarang ni sejak 2 tahun main kita pakai Zoom. Tuan-tuan, walaupun kita dihantar musibah hujan kekayaan ini, tentu itu satu rahmat bagi kita di agensi, di perniagaan kita bertambah berkembang dan lebih mudah untuk dapat closing dengan orang-orang yang jauh-jauh. Subhanallah. Di Sabah Sarawak kita boleh chatting. Kita punya saudara mara di UK yang berada di Indonesia boleh chatting, nak ambil polisi boleh, tak masalah. As long dia adalah warga negara Malaysia. Okey. Minat sign up. Ini ada gambar tu, yang minat tu dia ada gambar apa nama, dia panggil iPad ni kan. Dia telah berjaya submit, dia keluarkan dia punya iPad warna kuning ni kan. Itu menandakan submission telah pun berjaya. Nampak? Dengan cara jarak jauh kita boleh menjalankan perniagaan. Simple je. Okey. Sistem sokongan yang mantap. Yang mantap yang tak dapat yang segala latihan, sistem latihan bersepadu. Tuan-tuan, latihan kita secara fizikal pun boleh sebelum ni. Sekarang ni kita ada kaedah training melalui online. Tahun lepas kita panggil MyCash, tahun ni kita panggil Angel. Okey, sistem pembangunan diri. Kemudian apa lagi? Sistem apa lagi kita panggil dia? Sistem sokongan agensi. Kita ada agensi, kita ada apa nama tu, HQ, kita ada cawangan. Semua ini boleh membantu kita mengembangkan perniagaan kita. Okey, sistem latihan berpadu juga kita tengok bagaimana aktiviti. Ini just gambaran lah, ya, just gambaran. Kalau tuan-tuan tak percaya, ini aktiviti kita. Memang kita sibuk. Latihan oleh pihak agensi, latihan oleh pihak syarikat. Syarikat pun turun padang buat latihan sebelum PKP. Kita tengok ni kan, bagaimana kita latihan dalam agensi. Mesyuarat pun mulai pakai Zoom. Boleh jumpa one to one pun boleh. Untuk eratkan kasih sayang antara ejen dan leader, kita jumpa one to one. Apa cara tuan-tuan boleh? Asalkan leader dan ejen boleh bersama sebagai teamwork. Ya, sistem latihan yang sangat bersepadu. Ya. Ini sistem pembangunan kendiri, tiada batasan. Kita jumpa secara online, kita jumpa secara fizikal.
Apa saja keadaan tuan-tuan, yang penting bila ada mesyuarat, ada bantuan Allah. Kita buat latihan, kita ada CR7, kita memang agresif. Kita buat trip ke luar negara, kita buat trip ke dalam negeri, kita buat meeting secara fizikal dan secara Zoom. Memang menarik. Kehidupan kita ni santai je tuan-tuan belia. Yang terdahat betul. As long kita musim PKP ni, kita jaga SOP lah. Okey, apa lagi tuan-tuan belia? Ini di antara aktiviti kita. Buddy system, staff sokongan, toolkit untuk activity agent, join field work. Sebagai leader tuan-tuan, macam tuan-tuan jangan yakin dan percaya. Kami sebagai leader, tuan-tuan masuk agensi leader masing-masing, menjadi kewajipan at least sekurang-kurangnya 3 kali leader wajib turun padang untuk bantu anda buat closing. Minimum 3 kali. Kadang mungkin lebih. Ya? Anda jangan risau, tak tahu macam nak cakap. Memang nak cakap, memang pelik kan. Lahir turun cakap memang payah juga kan. Pelik juga budak lahir turun cakap. Kan? Maknanya tuan-tuan, kita akan melalui proses pembelajaran berterusan secara percuma. Bersama-sama membuat perancangan perniagaan dan melangkahkan vision board. Ini semua kita laksanakan secara teamwork. Sudut bekerja di agensi, fasilitasi agensi seperti talent internet, sudut perancangan, sudut santai, semua kita sediakan. Untuk apa tuan-tuan? Supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai leader dan ejen dapat bersama dengan leader atas misi yang sama untuk mencapai kejayaan kita di masa depan. Okey, makan-makan. Sudah tentulah. Tak sah mesyuarat kita makan. Kita ada riadah juga. Kita ada, macam kita memang kita riadah. Kita ada kita yang suka jogging, ada suka cycling, ada main tenis. Semua ini tuan-tuan kita buat secara berkumpulan. Ada masa bila PKP ni agak terhad juga, terbatas. Tapi sebelum tu tuan-tuan, Masya Allah, kita memang seronok. Kita buat takaful ni biar enjoy. Kita buat takaful dengan gembira, dengan tenang. Kalau kita bekerja membagi gaji tuan-tuan balik, kita tak dapat peluang macam ni. Kita terikat dengan sistem, company nakkan result, company nakkan dia punya hasil, company nakkan dia punya production. Jadi masa kita tuan-tuan pagi petang hidup dekat gitu je lah. Tak ada masa lain nak buat. Tak ada masa nak santai-santai. Okey. Keseimbangan dalam agensi juga. Kita tengok ya macam mana program-program yang kita lakukan secara holiday bercuti. Ini kita punya percutian ke Bandung. Saya pun tuan-tuan telah menjelajahi tuan-tuan lebih kurang 6 atau 7 destinasi pelancongan kita buat. Kita telah pergi Padang, kita pergi Padu. Ini dekat-dekat. Kalau nak pergi jauh macam saya tadi ke US semua tu, kita kena pencapaian production lebih tinggi lah. Boleh pergi US, kita pergi beli Australia, pergi Belgium, satu dunia kita tahu. Ini kita pergi dekat-dekat. Kita merupakan program santai-santai kepada program CSR kita. Kita beri bantuan kepada mereka-mereka bulan puasa dan sebagainya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kita ada teamwork, kita adalah bersepadu, kasih sayang, kita laksanakan amanah ini tuan-tuan mulia, agar kita sampai kita dapat income, kita tolong orang, kita happy, kita gembira, kesihatan kita baik. Mudah-mudahan kita mudah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Buatlah balance. Kita ada family, kita ada career, kita ada duit. Bila ada balance tuan-tuan mulia, kita ada family, kita ada career, kita ada kesihatan yang baik, kita ada duit, kita ada bisnes, semua kita buat dengan mudah. Tuan-tuan, benda ni kalau kita tuan-tuan buat, insya-Allah tu akan dapat. Berbanding saya kerja 20 tahun tuan-tuan boleh, kita punya hidup tak pernah balance. Duit ada tapi tak boleh gerak dengan bebas. Tak boleh bersembang banyak-banyak. Masa terhad. Keluarga pun tahan juga. Jadi kita buat takaful tuan-tuan boleh, masa keluarga dengan keluarga sentiasa ada bersama dengan mereka. Ya. Memang sangat-sangat mengembirakan. Sesuaikan ikut masa atas kita. Sangat mudah. Pasaran luas dan kesedaran takaful sekarang tuan-tuan memang dahsyat. Memang awesome. Orang dah cari. Imam, boleh tak datang rumah saya nak buat takaful untuk anak saya satu keluarga? Dulu kita nak promote dia, kita segan-segan kan? Kita diam, jadi ejen diam. Ridak tak ada. Tapi sekarang tuan-tuan mulia, bila kita buka mulut je tuan-tuan mulia, duit masuk. Kalau kita tutup mulut, habuk pun tak masuk tuan-tuan. Jadi kita kena rajin buka mulut. Kita kena jadi promote, kita kena jual diri kita. Jadi program takaful jangan malu, jangan segan. Kan, kalau kita tengah makan dekat restoran, datang jual buku, jual ubat lah. Kerana budak-budak muda je, tak malu. Kenapa tuan-tuan mulia, dia cakap, duit masuk. Kalau dia tutup mulut, jangankan duit, habuk pun tak masuk. So, tuan-tuan mulia, kita punya work balance sesuaikan ikut masa muda, pasaran luas, kesedaran takaful dan multi. Orang cari sekarang. Orang cari takaful. Bukan tengah mana, besok pagi pula jumpa, kita jumpa je, nak tanyakan pasal takaful untuk kita punya dipanggil income protection, pendidikan, medical card, investment, apa saja tuan-tuan masyarakat sana luar sedang mencari. Ya. Okay. Kenapa extra income dengan kejayaan punya takaful? Kenapa extra income dengan kejayaan punya takaful? Ya. Extra income tuan-tuan mulia, nak ceritalah. Waktu mula-mula saya kerja, saya jadi ejen tuan-tuan mulia.
Tahun yang pertama income saya 30,000. Tak itu banyaklah. Saya malah tunjuk. Ya. Tahun pertama. Sampailah benda ni berlarutan tuan-tuan boleh kalau apa kita buat semua-semua. Ya. Okey, ini just gambaran dia punya gaji lah. Ya. Di antara ejen-ejen kita punya gaji 17,000. Ya. Ini hasil komisen yang diberi. Okey tuan-tuan, peluang tuan-tuan menjadi ejen takaful ialah tuan ada 4 ranking atau 4 tiers. Tiers ni ya. Pertamanya, tahun pertama tuan-tuan sebagai takaful ibadah. Tahun kedua layak dengan memenuhi syarat tuan-tuan menjadi assistant manager. Tahun ketiga kalau layak tuan-tuan boleh jadi agency director. Dan seterusnya akan jadi group agency director. Bermula daripada soft skill, basic knowledge, foundation, habit dan behavior, anda layak menjadi agent dan tuan-tuan boleh mencipta sejarah menjadi assistant manager. Ini semua tuan-tuan akan dapat pandangan daripada leader anda masing-masing. Ini just minit lalu ya. Kalau 1 jam tak cukup nak cerita. Ya. Advanced phase sebagai leadership. Ni kalau anda dah jadi agency director dan group agency director, anda merupakan kategori leader. Kategori leader yang mana inilah leader-leader akan membimbing anda untuk berjaya dalam bidang takaful. Ya, dari bidang takaful ni. Okey, ini career path ya, career path become professional financial planner. Baik. Okey, sedikit cara. Ini pun akan diajar dalam kelas, ya. Bagaimana anda mencipta anda punya income yang sangat-sangat menarik ialah dengan cara apa tuan-tuan? Dengan cara jom kita buat betul-betul mudah. Berapa ramai orang jumpa sehari? 4 orang katakan. Satu minggu 5 hari. Kali 4 sehari, 4 orang sehari, 20 orang satu minggu. Katakan purata simpanan satu orang 2,000. Kalau kita ambil 100 orang, 100 orang ni mana kita ambil ratio 10:1, kita ambil 100 orang lah. Ya. Kemudian satu orang ni tuan-tuan, kalau 50 minggu ni kita dapat 20 kali kita ada 1,000 orang. 1,000 orang ni potensi 1,000 orang 2,000 kita akan dapat 200,000 kutipan setahun. Ini contoh ni kita dalam kelas kita akan ajar. Ini di sepintas lalu tuan-tuan ni, masa singkat. Okey. Okey, ini di antara sifat-sifatnya. Pendapatan tahun pertama 70,000. Tahun kedua, kenapa tuan-tuan? Tahun pertama 200,000 correction, anda dapat 35%. Komisen tuan-tuan boleh selama 6 tahun. Kais pagi makan 6 tahun, nampak? Ya, tajuk asal kita ada poster depan kan? Kais pagi makan 6 tahun. Tahun pertama dapat 70,000. Tahun kedua ada renewal. 25% dapat 5,000. Tapi tahun kedua dia buat lagi 200,000 dapat 70. Jadi 120,000. Nampak? Ini renewal. Tahun ketiga. Ini renewal tahun kedua. Tahun ketiga tuan-tuan dia buat ni bisnes baru dapat lagi total 150. Okey ya. Mana selama 6 tahun dia punya gaji 220,000 tuan-tuan. Ini congak-congak adalah ya. Kalau lebih buat dapat lebih. Kalau anda malas tak apa kuranglah. Ini pun sabar. Saya pintas selalu ya. Katakan Januari tuan-tuan buat RM1,000. Komisen RM35, 35%, dapatlah 300,500. Okey. Bulan kedua anda buat lagi RM1,000. Okey, RM1,000 bulan pertama tadi ada renewal. Renewal 300,500 kan? Campur dengan new business dapat 300,500. Jadi 700. Okey. Bulan ketiga anda buat RM1,000 juga. Ini renewal. Ini bulan ketiga ya, bulan Mac. Bulan pertama anda bulan pertama punya renewal RM1,000. Bulan kedua punya renewal pun ada, bulan ketiga punya new business ada, 3,000 anda dapat kali yang 35% anda dapat 1,050. Seterusnya begitulah tuan-tuan. Ini pun tuan-tuan boleh bisnes santai-santai anda dapat 4,200 setahun. Sebulan. Selepas setahun anda jadi ejen, income anda sekurang-kurangnya RM4,200 sebulan selepas 12 bulan. Ini minimum. Kalau anda rajin lagi banyaklah. Accumulate setahun dah 78,000 accumulate. Ya. Ini accumulation ya, apa tu? Dia punya jumlah total komisen selama 12 bulan. Menjelang 12 bulan atau setahun anda berikan dapat lebih. Menyamai dengan gaji yang majikan anda dapat. Mungkin lebih, mungkin kurang. Nak lebih, kita double up kita punya cara kerja insya-Allah ya. Okey. Alright, ini di antara average income of agent. Okey, 6 bulan pertama dia dapat 1,000 hingga 2,500. Okey. 1 tahun 5,000 hingga 800,000. Second year, tahun kedua dapat 1,000 hingga 10,000 gaji dia. Dan tahun yang ketiga dan tahun yang berikutnya dapat 15,000 dan lebih. Sebab itu tuan-tuan, ejen-ejen takaful yang istiqamah, ayat saya istiqamah, maka dia akan dapat income yang 5 angka tu memang senang-senang.
5 angka tu memang senang-senang dapat. InsyaAllah dengan syarat dia jadi follower yang bagus, dengan cakap leader, amalkan apa ilmu yang disampaikan, rajin datang meeting, rajin datang kelas, insyaAllah dia berjaya tip-top. Dia akan berjaya tip-top dan tak dapat disangkakan akan kerja orang tersebut. Ya. Okay, what next? Apa lagi menurut? Okay, ni tadi struktur komisen kita. Kita tak ada gaji tuan-tuan, kita komisen. Tahun gaji pertama 35%. Ini minimum. Sekarang kita ada bonus setiap bulan. Bonus boleh mencecah sampai 50% pun ada. Bonus. Kita ada balance scorecard daripada benda ni. Kita akan semak KPI setiap bulan. Kita punya KPI akan dapat lebih. Ya. Okey, ini pun dia akan ajar kelas lagi insyaAllah. Ini saya bagi sekitar lalu. Komisen kita, satu komisen Kais Pagi Makan 6 tahun. Sesuai dengan tajuk dalam kita punya poster awal tadi kan. Kais Pagi 6 tahun. Ya. Okey, jom melancong secara percuma. Tuan-tuan, orang-orang baru kan. Ini negara-negara yang telah pun kita jelajahi. Apa tu banyak. Untuk orang-orang baru tuan-tuan, buat minimum jualan dalam masa 90 hari. 3 bulan jadi ejen, anda buat RM4,000, anda layak untuk pergi satu tiket Indonesia ke Bali Indonesia. Jom pergi jalan free. Nampak? Ini orang-orang baru ni. Ya. Orang-orang baru tuan-tuan sekalian, anda ada orang-orang baru, ya. Ambil exam, dulu exam, buat sale, leader bantu, 3 bulan pertama dapat RM4,000, buat sale RM4,000, anda layak mendapat satu tiket ke Bali Indonesia. Komisen lain. Komisen lain. Ya. Itu ingat penting ya. Alright. Let's proceed. Jom. Come and join us. Kami agensi Tekan Center Region. Kita di Center Region ya. Okay, see you at the top of the world. Etika agama anda terbang lebih tinggi, gah bak halang, dan kita sampai ke dalam masa lebih kurang 45 minit. Saya kepada Jaya cover slide-slide yang saya kongsikan tadi. Mudah-mudah bermanfaat. Harap faham, harap boleh tangkap apa yang saya katakan. Ya, ini merupakan salam perkenalan baru dan sampai kita ke peringkat question A. Ada soalan tak? Kalau soalan sila tanya secara fizikal, boleh buka anda punya mikrofon atau boleh tanya dalam chatting insya-Allah. Oleh itu saya kembali kepada MC kita Eddie Sabudin, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada penceramah kita GAD Group Agency Director Imam Mat Sarafi atas perkongsian beliau yang sangat-sangat wow. Okey. Tadi insya-Allah mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar perkongsian sebelum ni mungkin kita tak kenal apa itu takaful. Tadi imam kita dah cerita apa itu takaful. Dan apa itu etika. Kalau tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi kat situ tuan-tuan dah nampak, dah dikongsikan dengan benefit-benefit, dengan commission semua. Okey, jadi saya rasa mungkin ada soalan-soalan yang anda di antara anda ingin bertanya, boleh tanya terus kepada penceramah ataupun boleh tulis di ruangan chat. Okey, silakan tuan-tuan saya. Kita perlukan soalan daripada tuan-tuan insya-Allah. Tanda tuan-tuan dengar dan tanda tuan-tuan perhatian. Boleh saya stop sharing ke Din? Kita kembali boleh. Ya? Okey, kita kembali kepada kamera. Boleh tengok muka saya insya-Allah. Okey, silakan kepada jemputan untuk bertanya terus kepada penceramah kita. Tak, kita santai-santai je. Kita relax. Kita tenang-tenang saja. Sekiranya ada soalan yang nak ditanya, boleh tanya. Ini sebenarnya peluang percuma je. Kita bagi offer. Kita offer kepada anda semua peluang dan ruang ini. Dan kita di CR7 Etika ni akan membantu anda semua. Itu janji-janji yang leader akan tunaikan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang malu, boleh saya soalan insya-Allah ya. Inilah peluang untuk anda tanya. Of course lah tuan-tuan tak tahu sebab anda pertama kali kan. Istilah-istilah apa semua tu mungkin tak faham. Tapi tak apa. Ini adalah merupakan pertemuan pertama. Nanti kita tengah lanjut, leader-leader anda akan bawa ke pejabat, akan sembang di kedai kopi ke, di kafe-kafe ke. Kita boleh dapat kita tengah lanjut insya-Allah. Okey. Gunakan ruangan ini untuk soal jawab. Silakan. Ada soalan di chatting tak? Sekejap saya cek ya. Soalan.
Okey, ada soalan Okey. dalam ruangan chat ni. Saya bacakan ya. Daripada DMJ Azlizah. Okey. Salam. Nombor 1, apa perbandingan atau kelebihan etika takaful berbanding takaful lain? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, board director etika ada non-Muslim. Kalau ada, apa fungsinya? Okey. Mungkin Alright. Imam boleh jawab. Terima kasih atas soalan yang bagus. Apa pandangan kelebihan etika berbanding etika takaful? Okey tuan-tuan, apa bunyi tu? Saya nak tanya tuan-tuan, di antara BMW dengan Mercedes, sama ke beza? Samanya adalah dua-dua kereta. Samanya dua-dua ada 4 tayar. Samanya di steering kat depan belah kanan. Kalau Malaysia lah. Bezanya adalah mungkin performance atau branding. Beza ya, beza. Ataupun negara teknologi berbeza. Macam itulah tuan-tuan dengan etika takaful. Untuk mana tuan-tuan, kita beruntung tu. Etika takaful ni tuan-tuan, dia adalah merupakan local product. Itu yang saya bangga dengan saya. Dia adalah merupakan local product. Local product ni apa tuan-tuan? Yang lahir daripada negara kita sendiri. Okay. Taklah di bawah naungan Maybank. Disediakan dengan benefit-benefit yang terlalu banyak yang mana kita kena kejar. Sampai tak kejar. Memang banyak sangat benefit. Ya. Dan takaful nombor 1 di Malaysia di bawah naungan Maybank ada etika takaful. Okey. Dengan apa nama tadi dia? Syarikat-syarikat lain ya. Ya, perbandingan antara syarikat-syarikat lain, mereka juga asalnya mereka ni tidak ada takaful. Ya. Mereka ni adalah merupakan, saya boleh sebutlah tapi saya sebenarnya prinsip saya tak suka cerita pasal syarikat orang lain sebab nanti kan ada sensitivity, ya, sensitivity saya tak suka. Okey, ada syarikat pada UK, ada pada Singapura, ada pada US, ada pada Hong Kong. Jadi mereka ni tuan-tuan, mereka tak ada takaful tapi for the sake of business mereka apply takaful, alhamdulillah bank negara lepaskan. Jadi mereka pun saya daripada syarikat yang jual produk takaful. Jadi tuan-tuan, antara local product dengan produk luar negara masing-masing ada kelebihan masing-masing. Saya tak kata yang ABC tu tak betul, tak. Ya, bukan hak saya nak mengatakan. Sebab mereka pun ada pilihan syariah juga. Ya. Saya tak boleh katakan etika yang terbaik, tak boleh. Sebab kita masing-masing syarikat yang mencari peluang, memberi peluang kepada masyarakat, selagi memberi manfaat itu semua bagus. Ya. Cuma cita rasa kita berbeza lah. Kalau kita rasa nak produk Malaysia di bawah Maybank, etika lah pilihan yang terbaik. Ya. Syarikat-syarikat lain pun terbaik sekiranya kita buat. Baik tak baik bergantung kepada kita. Sejauh mana pelibatan kita berkecimpung dalam bidang di syarikat-syarikat tersebut. Ya. Ramai juga syarikat-syarikat lain masuk etika. Ada juga syarikat luar, syarikat etika bisnes lain. Itu perkara biasa. Ya. Lompat-lompat company itu perkara biasa yang mana kita tak boleh halang. Itu pilihan masing-masing. Okey, board director etika ada yang non-Muslim. Tuan-tuan, di dunia, di Malaysia ni, apa syarikat yang tak ada orang Islam? Yang dikenal selain apakah syarikat yang tidak ada langsung orang yang bukan Islam? Semua ada. Tuan-tuan, jangan terkejut ya. Bank Islam Malaysia. Pegawai atas datang pejabat pakai skut. Apa barang? Apa cerita? Maknanya Bank Islam pun tuan-tuan beliau, dia punya top management, memang the top management pun non-Muslim. So di etika takaful tuan-tuan beliau, kita ada panel syariah yang mengawasi dia setiap perjalanan perniagaan. Walaupun orang yang bukan Islam kendalikan, mereka tak boleh lari daripada landasan syariah. Mereka adalah merupakan orang yang mengendalikan syarikat yang mana mereka takut atas perjalanan syarikat atas satu syariah. Itu dia ya. Apa saja mereka itu Muslim atau non-Muslim, mereka terikat dengan dipanggil panel syariah yang mengendalikan perjalanan syarikat. Wallahu a'lam. Harap terjawab. Okey, terima kasih Imam. Ada soalan seterusnya daripada Rizal Ita. Soalan dia, Tuan Haji, bagaimanakah cara untuk kita promosi kepada pelanggan non-Muslim sebab mereka akan bandingkan dengan insurans konvensional? Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Berita ya. Okey, tuan-tuan sekalian, takaful ni tuan-tuan beliau adalah merupakan produk universal. Orang Islam boleh ambil, orang non-Islam boleh ambil. Ya. So sekarang ni persoalannya bukan saja non-Muslim yang compare, orang Melayu pun compare. Jangan terkejut. Untuk malam tuan-tuan sekalian, produk takaful ini, perniagaan takaful adalah business rejection. Ya. Bear in mind, masuk dalam minda kita, perniagaan takaful ni produk business rejection. Sebab kita
jual sijil polisi. Benda tak nampak. Kalau jual buah mangga, buah rambutan nampak. Ini busuk, ini elok, ini lekang, ini busuk, tak nampak. Ini jual polisi. Of course kita jual selai kertas, jual janji. Kan? Jadi dia tengok yang mana syarikat ini, syarikat B kasih. Bukan saja konvensional. Malah tuan-tuan, orang-orang konvensional lebih suka takaful. Ya. Satu contoh yang paling mudah. Kalau kita ambil produk konvensional, Cina-Cina India ramai ambil konvensional, ambil takaful. Sebab dia kata, kalau konvensional, duit yang kita tabung tu bukan duit kita sebagai peserta, itu duit syarikat. Berbanding dengan takaful, kita sumbang, duit itu duit kita, syarikat hanya mengendalikan sahaja. Ya, betul. Beza dia, kalau misalnya kata insurans, dia nak buat pengeluaran duit, dia tak boleh buat pengeluaran, dia kena buat pinjaman. Bila pinjam, lambat bayar, kena charges 8%. Nampak? Sedangkan takaful, duit kita, company etika hanya mengendalikan saja, kita boleh buat pengeluaran maksimum 80%, dia tak bayar balik, tak pun. Nampak tak kedua perbezaan yang sangat ketara. Itu ramai orang-orang Melayu, khususnya orang Islam, telah banyak berhijrah pada isu dan takaful. Alhamdulillah, hidayah Allah. Orang-orang non-Muslim pun, dia pun kembali kepada suka dengan produk takaful. Suka dengan produk bank Islam. Sebab mereka lebih tengok long term, takaful lebih menguntungkan. Ya. So tidak timbul persoalan bagaimana cara nak promosi kepada pelanggan non-Muslim. Tak timbul soalan. Jualah macam biasa, ceritakan kelebihan produk takaful, apakah manfaatnya, buat sedikit pembandingan. Dengan cara ada ilmu, insya-Allah kita boleh berjaya menangani isu-isu yang menangani bantahan ini, insya-Allah. Wallahu alam. Semoga berjawab. Okey, terima kasih Tuan Imam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat menjawab soalan tadi daripada Rizal dan Ita ya. Okey, sekarang ni trend sekarang ni memang bangsa asing ataupun non-Muslim lebih peka ataupun lebih berminat untuk mengambil takaful daripada insurans ataupun daripada